Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita yang cukup menarik tentang persahabatan. Jadi kalau kita fikirkan, kalau dah kata namanya sahabat mestilah baik-baik aja. Tapi kali ini cerita sahabatnya adalah berbeza. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Satu cerita yang cukup menarik. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang Abang tidak akan bagi tahu namanya sehingga ke akhir cerita, supaya kita semua dapat berteka-teki siapakah sebenarnya dalang di sebalik cerita ni. Kisah ni berlaku pada tahun 1993 dekat satu daerah di negeri Kedah. Ceritanya bermula, ada 3 orang sahabat baik, Zahra, May dan juga Jia. May dengan Jia adalah berbangsa Cina. Zahra pula memang berbangsa Melayu. Mereka adalah 3 sahabat yang memang baik sejak daripada kecil. Cumanya ketiga-tiga ni mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Zahra hidupnya sederhana, adik-beradiknya ramai, mak ayah bekerja sebagai petani. Kalau tak silap abang, bekerja sebagai seorang yang tanam-tanam padi. Kita panggil apa? Pemadi. Apa pemadi pula? Maksudnya yang tanam-tanam padi itulah. Ya, manakala May pula, dia adalah seorang anak yang kaya. Bapa dia ada banyak cawangan-cawangan kedai-kedai runcit dekat sekitar Kedah sana, dekat daerah yang sama. Di antara tiga-tiga kawan ni, Jia yang paling susah hidupnya. Ayah Jia dengan mak Jia adalah orang yang bekerja dekat dalam ladang. Tapi disebabkan tu, walaupun ketiga-tiganya mempunyai latar belakang yang berbeza, mereka tetap kawan baik dekat satu sekolah. Di antara 3 ni, Jia yang paling cantik sekali. Kulitnya mulus, orangnya tinggi, rambutnya lurus. Dan yang bukanlah yang paling tak cantik, tapi di antara 3 ni yang kurang sikit adalah May. May walaupun dia anak orang kaya, tapi dia tak suka nak berhias-hias. Kulitnya agak kecoklat-coklat sikit. Matanya sepet. Mujurlah matanya sepet, orang boleh tahu yang dia ni memang Cina. Kalau tidak, kalau matanya besar sikit, dah memang orang ingat Melayu agaknya. Sebab kulitnya macam kulit-kulit Melayu. Ada kan juga macam tu Cina yang kulit-kulit coklat. Jadi mereka ni buat aktiviti, buat apa-apa dekat sekolah, luar sekolah memang sama-sama. Pergi sama-sama, balik sama-sama. Walaupun macam tu, sebenarnya satu sekolah tak suka kawan dengan May. Sebab May, perangai dia suka merendah-rendahkan orang lain. Dia tak pernah merendah-rendahkan Jia ataupun Zahra. Tapi kalau orang lain yang bukan kawan dia, memang habislah dia maki. Lebih-lebih lagi, sekolah tu adalah sekolah Cina. Banyak pelajar Cina berbanding pelajar bangsa lain. Jadi ramailah budak-budak Cina dekat sekolah tu, baik lelaki ataupun perempuan, memang mengelak untuk berkawan dengan May. Diorang lebih suka berkawan dengan Jia. Disebabkan tu ada kalanya May agak cemburu dengan Jia. Dahlah cantik, orangnya baik, ramai pula orang nak kawan, terutama kawan-kawan lelaki. Senang pula dapat kawan lelaki, bukanlah power tapi lebih pada kawan. Yang dia ni nama je kaya, tapi tak ada orang nak berkawan dengan dia. Bila dah tak ada orang berkawan dengan dia, makin sakit hatilah. Ada kalanya May dengan Jia akan bergaduh, yang menyebabkan si Zahra ni terpaksa menjadi orang tengah untuk menenangkan mereka bertiga, mereka berdua. Dalam kelas, Zahra akan duduk sebelah May. Jia pula akan duduk depan sikit, sebab Jia ni jenis yang tak berapa nak nampak sangat bila belajar. Jadi dia terpaksa duduk depan sikit. May dengan Zahra ni duduk belakang sikit lah. Okay. Ceritanya bermula pada satu hari, entah macam mana, bila datang sekolah pagi tu, May bagi tahu dekat Jia dan juga Zahra yang dia ni pening-pening, selalu pening-pening dan selalu mimpi yang buruk-buruk. Ada kalanya dia mimpi macam ada orang datang nak cekik dia. Malam seterusnya dia mimpi macam ada lembaga hitam gigit-gigit kaki dia. Bila Zahra dengar apa yang May cerita, Zahra bagi tahulah bunyinya ni macam ada kaitan dengan hantu raya.
Jadi dia ceritalah dalam budaya orang Melayu yang mana hantu raya ni ada kaitan dengan saka, bela-membela. Tapi May kata keluarga dia memang tak pernah ada saka maka ni. Sebabnya keluarga dia daripada dulu sampai sekarang memang terlibat dalam perniagaan. Tak tahulah kalau keluarga dia yang dulu-dulu tok nenek dia memang ada membela-bela lebih kurang macam saka ni. Dia tak tahu pula, tapi itulah yang dimimpikan selalu. Jadi bila dah macam tu, si Jia ni selalulah bila dah dapat cerita macam tu, Jia bagi cadangan supaya May berjumpalah dengan orang-orang alim, orang-orang pandai dalam agama Buddha, minta tangkal, minta air penawar, moga-moga akan dihindarilah daripada benda-benda macam ni. Jadi hari-hari berikutnya kehidupan May, Jia dan Zahra berubah sebab May makin lama makin murung. Dan bila ditanya, dia kata dia tak boleh tidur. Dia mimpi benda yang pelik-pelik. Dan sampaikan satu hari, bila mereka semua datang ke sekolah, awal-awal pagi lagi dah nampak May duduk dekat meja. Bila ditanya, May, kenapa kau datang awal sangat? Engkau okey ke tidak? Dia kata malam tadi dia mimpi paling teruk sekali. Sebabnya dia betul-betul boleh rasa benda-benda hitam datang mengelilingi dia dan cuba nak bunuh dia. Waktu tu Zahra cuba-cubalah cakap, mungkin itu adalah mainan tidur. Kau pernahlah cuci kaki sebelum tidur, mana tahu ada benda-benda yang tersangkut ke makhluk alam sebelah. Kalau orang Melayu percaya gitulah kan, tersangkut pergi mana-mana dengan alam sebelah. Jadi hindarkannya dengan membaca ayat suci dan juga cuci kaki sebelum tidur. Itulah yang Zahra cuba beritahu May. Habis-habis cerita tu, keadaan May tak berubah. Tetap juga muka dia macam rasa nak mengamuk, masa nak marah. Tengah-tengah belajar, waktu tu dalam kelas 1, kelas sejarah lah. Walaupun dia tak beritahu kelas apa, tapi abang belasah kelas sejarah lah. Tengah-tengah belajar dalam kelas sejarah, tiba-tiba May menjerit-jerit. Jeritan dia tu memandang ke seluruh kelas, sampaikan dia cuba untuk berlari terjun daripada tingkap. Bukanlah niatnya nak terjun, tapi dia punya keadaan tu, dia punya tindakan tu seolah-olah nak lari daripada sesuatu. Bila dah macam tu, keadaan kelas jadi huru-hara. Orang yang paling huru-hara adalah Zahra, sebab dia yang cerita benda-benda yang pelik-pelik sebelum-sebelum ni. Ini mesti saka, ini mesti saka keturunan. Zahra lah yang paling huru-hara. Dalam keadaan dah kecoh-kecoh macam tu, bila May berlari ke tingkap seolah-olah nak terjun, muncullah cikgu yang bertugas pada waktu tu di dalam kelas tu. Badannya pun cukup sasa, sempat pegang May daripada terjun daripada tingkap. Jadi May dibawa masuk semula ke dalam kelas dan cuba ditenangkan oleh cikgu. Cikgu tu pun cikgu Cina lah. Mukanya disapukan air. Lepas tu May cakap dalam bahasa Cina. Dia bagi tahu ada banyak mata dan lembaga-lembaga hitam dalam kelas ni. Semuanya memandang ke arah dia. Dia tak tahu nak buat apa. Dia takut. Bila dengar macam tu, budak-budak kelas waktu tu semua sekolah menengah. Kawan pula kata ada lembaga hitam, banyak pula mata sekeliling kelas. Yang lain-lain semua dah rasa takut dan menjauhkan diri daripada May, kecuali Jia dan juga Zahra. Sebab mereka sahabat, mereka cuba untuk menenangkan May, termasuk dengan cikgu. Jadi cikgu pun bila tengok keadaan May dah mula tenang, walaupun May pada waktu tu menangis teruk, si cikgu ni tadi pergilah ke bilik guru, telefon mak ayah May supaya ambil May, bawa May balik. Keadaan May memang tak begitu bagus untuk meneruskan pelajaran pada hari tu. Jadi kecohnya cerita May ni boleh kata satu sekolah tahu. Sampaikan di waktu rehat, sebelum ibu bapa May datang menjemput May, ramai budak-budak lain datang dan perkataan yang diorang sebut adalah padan muka. Itulah mulut jahat sangat. Itu kebanyakan yang budak-budak cakap. Memang May ni terkenal memang mulut jahat. Sebabnya bapak dia banyak bagi sumbangan dekat sekolah tu. Jadi bila ada apa-apa dia nak seperti didahulukan. Banyak kali juga tindakan tu ditegur oleh Jia dengan Zahra.
sebab tak naklah kawan mereka dipandang serong. Tapi Mei ni buat tak duli je lah. Dia kalau nak kutuk, dia kutuk. Jadi dia jadi macam ni, memang kena balik lah kan dekat dia. Sampai kan orang semua mencebik-cebik bibir bila tengok keadaan Mei yang tak terurus. Lepas tu menjerit-jerit, sikit-sikit menjerit, sikit-sikit menjerit. Dia kata tolong, ada mata, ada benda hitam. Itulah diulang-ulangnya. Sampailah lebih kurang setengah jam, mak ayah kepada Mei ni datang jemput Mei bawa balik. Sempat juga mak dia tanya dengan Jia dan Zahra apa yang berlaku sebenarnya, dan sempat juga diorang bercerita yang apa terjadi dalam kelas. Mujur diorang kata Mei tak terjun daripada tingkat 3 bangunan sekolah tu. Seminggu jugalah Mei tak datang sekolah. Jadi dalam masa minggu tu, Jia dan juga Zahra pergilah melawat Mei. Bila tengok Mei dekat rumah, keadaan Mei memang belum begitu baik. Walaupun keadaannya dah makin okey, tapi belum begitu baik. Tetap juga ada kalanya Mei kata dia nampak bayang-bayang hitam dan juga mata-mata yang banyak di sekeliling rumah. Sampaikan dia tidur, dia terpaksa ditemani oleh mak dia. Sebab dia ni anak tunggal, dia ditemani oleh mak dia dan tidurnya lebih banyak buka lampu daripada tutup lampu. Tapi keadaan dia dah semakin pulih sebabnya Mei dapatkan bantuan daripada tok guru ayah dia. Ayah dia ada menganggotai satu persatuan. Persatuan tu ada tok guru dia, dan tok guru tu memang, kalau tak silap abang lah, tengok daripada cara cerita, macam beragama Buddha, mungkin beragama Taoism, abang pun tak pasti. Jadi dia kata tok guru datang rumah ubati Mei. Jadi dengan kata lain, Mei pun dah semakin lama semakin elok. Habis-habis melawat, Jia dengan Zahra ni singgahlah dekat kedai minum kejap balik daripada melawat Mei. Tengok keadaan Mei teruk macam tu, rasanya seminggu lagi lah Mei cuti untuk pastikan dia betul-betul baik. Tak ada lah dia datang sekolah dalam keadaan yang hara lepas tu ada gangguan-gangguan lagi. Jadi Jia ada beritahu pada Zahra yang dia nak bantu Mei. Dia kesian tengok Mei keadaannya memang tak terurus. Jadi Zahra kata macam mana kita nak bantu, kita tak tahu pun cara-cara macam mana nak mengubat tentang makhluk-makhluk alam sebelah. Jia kata dia ada kenal seorang tok guru yang bagus dekat kawasan Kedah jugalah. Jadi dia nak dapatkan tangkal dan air penawar daripada tok guru tu, dia nak bagi pada Mei supaya Mei boleh minum, bolehlah menenangkan diri. Jadi selepas seminggu tu, akhirnya Mei pun balik semula ke sekolah. Jadi bila sampai dekat sekolah, keadaan dah semakin okey, lebih okey daripada waktu diorang melawat Mei kat rumah. Jadi bila dah jumpa macam tu, Jia pun serahkanlah air penawar dan juga tangkal pada Mei. Mei sangat terharu sebab dia kata dia tak pernah dapat sokongan macam ni dalam keadaan yang betul-betul dia rasa lemah, tapi kawan-kawan baik dia tolong dia. Jia dapatkan air tangkal tu dengan tangkal khas daripada satu tok guru yang ada dekat kawasan Kedah, diberikan kepada Mei. Dia cakap dengan Mei, minumlah air tangkal ni, air penawar ni, mana tahu dia akan dijauhi daripada gangguan-gangguan yang pelik-pelik. Okey. Jadi hari berjalan seperti biasa. Tapi nampaknya keadaan Mei makin teruk, lebih teruk daripada hari yang sebelumnya. Maksudnya, Mei sejak datang sekolah ada sesuatu yang lain macam pada dia. Mei kata setiap malam bukan aja dia mimpi benda pelik-pelik, tapi dia rasa betul-betul benda tu dah boleh pegang dia. Dia dah boleh rasa tersentuh, terlanggar benda tu yang katanya ada banyak dekat rumah dia. Jadi Jia bagi tahu jangan takut, minum aja air yang jampi yang dibagi tu. Jadi satu hari tu Mei datang sekolah. Mei beritahu dengan kau Jia dan Zahra yang malam tadi dia mimpi teruk betul. Dia mimpi bila dalam mimpi tu dia nampak ayah dengan mak dia kena gigit dengan makhluk alam sebelah. Dia kata bentuknya hitam, matanya merah, berbulu-bulu. Standard lah tu kan. Jadi dia kata nampak benda tu gigit mak ayah dia. Dalam mimpi tu dia menjerit-jerit minta tolong. Dia kata kawasan tu kelilingnya gelap. Walaupun macam tu tetap juga dia minta tolong, jerit-jerit supaya mak dengan ayah ni yang tengah kena gigit dengan makhluk tu dilepaskan.
Tengah-tengah dia menjerit tu, dia kata tiba-tiba dia terbangun daripada tidur dan dia nampak dekat hujung kaki dia makhluk yang sama yang dia nampak dalam mimpi. Terus dia pengsan. Lepas dia pengsan tu, dia sedar-sedar tengok mak ayah dia, adik-beradik dia semua dah keliling dia walaupun tengah malam. Dan risau dengan keadaan dia, dan mengikut kata Mei, malam tu juga tok guru ayah dia datang untuk bagi penawar ubat-ubat untuk mengelakkan daripada Mei berlaku lagi benda-benda mimpi-mimpi yang buruk-buruk. Sewaktu Mei ceritakan apa yang dia alami malam tu kepada tok guru ayah dia, tok guru tu cakap ada seseorang yang nak kacau keluarga ni. Kalau tengok daripada mimpi, mungkin dia nak kacau mak dengan ayah kepada Mei. Tapi disebabkan mak dengan ayah Mei ni adalah anggota persatuan mereka, jadi makhluk tu tak dapat nak kacau, dikacaunya anak-anak kecil. Yang ada dekat rumah tu Mei seorang anak tunggal. Jadi Mei lah yang kena kacau. Wah, kata Zahra, bunyinya macam orang Melayu jugalah. Bila tak dapat nak santau satu keluarga, santaukan anak pun jadilah. Itu juga yang terjadi. Jadi bila dengar macam tu, Mei Jia dengan Zahra rasa simpati dan berharap perkara ni cepat diselesaikan. Mei ada cakap, bukan Mei, Jia ada cakap dekat Mei, mana tahu Mei nak dapatkan khidmat daripada tok guru yang selalu dia datang jumpa. Tapi Mei kata tak perlulah, sebab tok guru ayah dia ni memang dah cukup-cukup okey. Jadi keadaan Mei daripada berat dia 80 dah turun kepada 60. Betul-betul dia stres, sampaikan dia tak lalu makan, tiap-tiap hari mimpi yang pelik-pelik. Tapi itu hanya sebatas mimpi. Cuma pada malam tu, satu malam tu, dia betul-betul nampak apa yang ada dalam mimpi keluar depan dia, menghadap betul-betul. Jadi sejak daripada tu, Mei memang kejap datang sekolah, kejap tak datang sekolah. Keadaan dia memang sangat teruk, sangat kurus. Cikgu-cikgu kalau dia tak datang sekolah tu, cikgu-cikgu ambil berat jugalah. Ada yang datang rumah mak ayah Mei, tanya keadaan Mei. Ada juga yang tawarkan diri nak ajar Mei dekat sekolah supaya Mei tidak ketinggalan dalam pelajaran. Zahra dan juga Jia pun sama. Boleh kata selang sehari diorang akan pergi jumpa Mei bagi beritahu apa yang dia belajar pada hari itu, apa yang terjadi dekat sekolah. Tujuannya mereka buat macam tu adalah untuk memberi semangat pada Mei supaya jangan putus semangat walaupun keadaan Mei semakin lama semakin teruk. Kadang-kadang Mei sampai menangis-nangis, mengesal kutuk-kutuk kawan-kawan sebab dia yakin ini semua berpunca daripada mulut dia. Tapi Zahra dan Jia bagi tenanglah dekat dia, janganlah risau. Dia kata teruskan hidup, kita berubat. Nak tolong macam mana lagi? Nak bagi air jampi sudah, nak bagi tangkal pun sudah, tapi tetap juga keadaan Mei tak berubah. Nak jadi cerita, pada satu hari Mei datang sekolah. Bila dia datang sekolah, semua kawan-kawan termasuk Zahra dan juga Jia risau dengan keadaan dia. Sebab pada waktu tu keadaan Mei dengan kurus kering, dengan muka cengkung, dengan tak terurus, tiba-tiba datang sekolah. Jadi Jia dengan Zahra ni tanya, betul-betul ke Mei ni boleh datang sekolah? Tapi jawapan yang keluar daripada mulut Mei sangat luar biasa dan pelik. Jadi Mei bagi tahu mengikut apa yang diberitahu oleh tok guru ayah dia, hari ni mengikut Feng Shui Cina adalah hari yang sangat diberkati. Dan pada hari ini, dia akan menunjukkan wajahnya. Jadi Zahra dengan Jia tak faham wajah apa yang dia maksudkan. Rupanya, mengikut kata tok guru ayah Mei, keluarga mereka telah dihantar dengan satu benda yang jahat. Lebih kurang macam santau-santau macam itulah. Tapi bukanlah dihantar kepada keluarga. Hantaran itu, santau tu memang ditujukan khas untuk Mei. Dan mengikut kata tok guru itu, dia datang daripada kawan-kawan Mei sendiri, yang Mei sendiri tak tahu siapa. Jadi Jia tanya, kenapa pula ada kaitan nak kena datang hari ni? Mei cakap hari ni akan berlaku satu peristiwa yang orang tu yang menghantarkan santau tu akan menunjukkan mukanya yang sebenar. Jadi boleh teka tak sama ada Jia
ataupun Zahra? Siapa yang hantarkan santau tu? Teka dulu Okey, jadi lepas tu diorang pun belajarlah macam biasa. Tengah-tengah belajar, tiba-tiba seorang pelajar bangun daripada tempat duduk, menjerit dengan sekuat hati dan dia memandang ke arah May dan dia cekik May. Siapakah orangnya? Waktu tu semua orang kalang kabut. Macam mana ni? Kenapa tiba-tiba dia cekik May? Padahal dia kawan May selama ni, sebaik-baik kawan. Waktu tu May dengan keadaan kurusnya cuba untuk melawan. Ramai kawan-kawan cuba untuk meleraikan pergaduhan ni, cekik-mencekik ni, tapi tak berdaya. Sebab yang mencekik May ni mempunyai tenaga yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan dia, terpaksalah ditarik, pelajar-pelajar lelaki terpaksa tarik. Tapi walaupun dapat dipisahkan, si dia yang dalam keadaan kerasukan tu betul-betul kuat. Sampaikan matanya berubah menjadi kemerah-merahan, ada terbit-terbit darah. Risau pada waktu tu. Dan dalam keadaan May yang sangat tak tertolong dengan keadaan dia kurus, baru lepas kena cekik, dia cuba untuk bangun dan dibantu oleh sahabatnya iaitu Zahra. Jadi dia boleh tahu kan siapa yang buat. Jadi May baru tahu selama ni yang hantarkan sihir pada dia adalah Jia. Waktu tu Zahra tak faham lagi kenapa Jia cekik May. Tapi May terangkan, mungkin Jia lah yang menghantarkan sihir. Sewaktu May terangkan kepada Zahra, Jia masih lagi meronta-ronta, dipegang oleh semua orang yang ada dalam kelas tu. Seolah-olah macam tak nak May bagi tahu pada semua orang yang dialah yang menghantarkan sihir. Mengikut kata Tok Guru May, orang sihir yang dihantar kepada May telah pun dipatah balik, dipulangkan kepada orangnya pada hari tarikh itu. Hari tarikh itu dalam kalender Cina adalah hari yang sangat bertuah. Jadi orang yang menghantarkan sihir akan terkena sihir dia balik kalau kena dengan cara yang betul. Jadi waktu tu Jia dah menjerit-jerit, terpaksa dibawa keluar daripada kelas dan tak lama lepas tu keadaan menjadi lapang semula dan mereka meneruskan persekolahan. Tapi Jia telah dijemput oleh ibu bapanya balik ke rumah. Dan waktu tu habis saja sekolah, May terus balik ke rumah. Tapi Zahra tak puas hati. Kenapa? Selama ni diorang berkawan baik, tapi kenapa Jia sanggup buat May macam tu? Dan May pun sebenarnya agak terkejut juga. Tapi ada rahsia yang disimpan selama persahabatan mereka. Mengikut kata May, diceritakan kepada Zahra, sebenarnya daripada kecil memang dia berkawan dengan Jia. Dia dengan Jia akan saling bantu-membantu. Tapi pada satu hari, waktu tu ayah Jia mengalami kemerosotan ekonomi. Sebab ayah Jia ni memang suka berjudi. Jadi ayah dia ni kehabisan duit, sampaikan tergadai beberapa barang penting keluarga. Jadi ayah Jia ni pergi minta tolong dengan ayah May. Tapi ayah May tak nak bagi bantuan sebab ayah May tahu ayah Jia ni teruk sangat keadaannya. Berjudi kuat sangat. Jadi disebabkan tu tak nak bagi bantuan. Benda ni menjadi luka dalam hati Jia. Sebab dia tahu ayah dia seorang yang suka berjudi. Tapi May yang kaya tu, bapa May yang kaya macam tu tak boleh ke bagi bantuan pada ayah dia. Ayah dia bukan minta bantuan untuk apa? Ayah dia minta bantuan untuk memulakan perniagaan. Tapi itu pun tak dibantu oleh ayah May. Ayah May dianggap sombong. Tapi sebenarnya ayah May dia tak nak bagi bantuan sebab dia belum yakin ayah Jia mampu untuk gunakan duit di jalan yang betul. Mana tahu kalau dibagi duit lagi, dia buatnya pergi berjudi, dah sia-sia macam tu. Jadi itulah alasan kenapa ayah May tak nak bagi bantuan duit. Tapi May sendiri tak sangka disebabkan peristiwa ini mungkin yang menyebabkan mereka Jia ada dendam dengan keluarga May. Bila dengar macam tu, Zahra macam melopong. Lebih kurang macam orang Melayu jugalah cerita ni.
Dan sejak daripada tu mereka pun dah tak kawan lagi. Yang kawan Mei dengan Zahra je. Jia dah pindah kelas lain. Itu atas permintaan Jia sendiri. Dan habis sekolah, sebelum diorang semua keluar menghadapi hidup masing-masing, tingkatan 5 masa tu, dan nak habis sekolah, sempat juga Zahra dengan Mei datang jumpa Jia, minta penjelasan. Adakah sebabkan itu, peristiwa yang itu yang menyebabkan yang tak boleh pinjam duit tu yang menyebabkan Jia tak suka dengan Mei? Tapi Jia cakap memang dia tak suka dengan Mei, dan air jampi yang dia dapat tu dan mentera yang dia dapat tu sebenarnya bukan untuk baiki keadaan Mei, tapi untuk membuatkan keadaan Mei bertambah teruk. Dia dapat air tu daripada bomoh Siam yang ada dekat kawasan Kedah. Jadi dia kata memang dia menyampah dengan Mei sebab keluarga Mei sombong, duit banyak tapi tak boleh nak membantu sesama bangsa. Tapi walaupun Mei jelaskan macam mana pun Jia tak boleh terima, dan mereka terus bawa haluan masing-masing sehinggalah sekarang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar sewaktu-sewaktu hari Ahad, santai-santai dengan cerita pengajarannya. Walaupun sahabat baik macam mana pun, kita tetap ada sifat syakwa sangka untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Pada yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang jual. Abang letakkan linknya di bawah setiap video yang abang tayangkan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.